Tetapi yang pastinya ialah hak dia rancang tu tak dapat anak tu, tak dapat. Hak mana ada dah tahu muka bumi ni dengan kehendak Allah SWT berlaku. Ada. Hak tak ada tu pun dengan sebab rancang ke ataupun dengan sebab hak tidak rancang, memang tak boleh anak ni dengan kehendak Allah SWT. Itulah hakikatnya dari segi akidahnya gitu. Itulah perawi-perawi dalam hadis-hadis ini mengatakan la alaikum itu lebih hampir kepada larangan, lebih hampir kepada larangan dan lebih memberi makna tegahan, ancaman ke apa tu semua. Jadi orang tu dia, bini dia sedang menyusukan anak dia, sebab tu dia tak sedia mengandung. Kalau mengandung kononnya maknanya anak tu akan jadi lemah, akan jadi lemah. Macam-macam lah sebabnya. Sebab itu ada yang berasas, ada yang tidak berasas. Seterusnya hamba tu dia tak sedia dia nak melakukan azal terhadap hamba dia tu sebab apa? Sebab kalau lekat perut boleh anak, mak dia tu jadi ummul walad. Ummul walad tidak boleh dijual, tak ada dalam harta dia. Tetapi kalau dia setubuh saja, tidak lekat anak, yang hamba dia boleh jual lagi, boleh buat harta lagi. Itu sebabnya. Banyaklah sebab tu. Sebab dulu, sebab kemudian. Sebab kemudian ni nak suruh comel lah konon tu. Nak suruh comel kalau tidak beranak. Nak suruh boleh melayan suami, suami suka lagu tu. Tak ada anak ramah, sibuk dengan anak. Dia tak sibuk kerana nak jaga suami. Ada juga kerana takut tak ada nak cara pasal pendidikan dia. Ada juga kerana takut tak cukup pitih. Macam-macam. Macam-macam sebab itu. Jadi bagi pihak ulama yang mengatakan Nabi SAW tidak bermaksud untuk mengharamkan azal, dia kata ada dalam hadis yang kita baca tadi. Kenapa kamu lakukan begitu? Ni perawi ni kata, dia tidak kata kamu jangan lakukan. Kalau dengan makna haram, tentu Nabi kata kamu jangan lakukan. Ni dia tidak kata kamu jangan lakukan. Dia kata kenapa kamu nak buat lagu tu, kenapa? Kalau tak si anak, anak ni masalah tak gede dah. Itu dia nak, anak-anak ni masalah tak gede dah. Lepas tu kalau ia pun ada juga orang yang tidak melakukan azal pun tak dapat juga anak. Itulah orang panggil tak gede. Seterusnya hadis yang kita baca, orang tu melakukan azal, lepas tu Nabi SAW kata dah, kalau nak lekat juga. Lepas tu tak lama dia mari rakyat bini hamba dia tu pun sudah mengandung. Nabi SAW pun kata, aku kata dah kan, akan berlaku kepada dia tu, akan ditakdirkan kepada dia. Kalau dia takdir ada anak, dia akan dapat anak dengan engkau gitu. Seterusnya hadis Jabir akhir sekali dalam bab ini. Hadis-hadis ini menunjukkan keharusan melakukan azal, keharusan melakukan azal. Iaitu Jabir kata, kami melakukan azal di zaman Rasulullah SAW. Kami melakukan azal ketika Quran sedang turun. Maknanya Allah SWT tahu. Kalaulah tak boleh sungguh, sahabat-sahabat dia duk buat, tentulah Nabi SAW cerita ada ayat Quran. Kalau tidak ada ayat Quran pun, tentu Nabi SAW larang dengan tegas. Tapi tidak ada. Ketika itu Quran sedang turun lagi. Ini menunjukkan azal itu boleh. Tapi bagi orang yang mengatakan azal itu boleh, tetapi menggugurkan anak tak boleh. Ada pula yang kata menggugurkan anak tu kalau sudah berupa, sudah ada nyawa dia, baru tak boleh. Macam-macam pula khilaf. Kok mana-mana pun moleknya tak sah lah. Peringkat mana-mana tak sah. Tak sah buat lah. Bagi orang yang mengatakan boleh melakukan azal ini, mana tidak bermakna membunuh, walaupun letak luar, kira-kira macam matilah. Kalau kita kata kalau kita lepas di tempat dia, mungkinan dia hidup, tetapi hak sebenarnya benih tu banyak. Kalau nak kira hak keluar, kalau tidak sabit tu pun
Kadang-kadang seseorang itu tidur, dia berihtilam, mimpi, keluar juga, mati juga. Mana nak mati? Sebab tu dia kata tak apa. Bab tahrimil wat'il hamil al-masbiyah. Ini bab haram mewati perempuan tawanan yang hamil. Tak boleh nak bersetubuh dengannya. Jadi zaman dahulu, salah satu punca manusia ni menjadi hamba ialah melalui tawanan. Apabila perang, bila berlaku perang, sistem zaman itu. Bukan Islam saja, Islam ni hanya menghadapi apa yang sudah berlaku, apa yang sudah ada. Pada masa tu sistem masyarakat manusia ni gitu. Kalau perang, hak mana kalah tu jadi hamba. Jadi hamba. Hak kecil, perempuan, hak tua jadi hamba. Lagu tu. Islam pun mari ni ketika sistem tu berjalan. Kalau Islam tak buat lagu tu, sedap hatilah orang kafir. Dia akan kata, tak apa orang kita. Kalau orang kita kena tawan pun sedap, duduk separuh aja. Lagu tu sedap, benar lah dia. Ni kalau orang kita jadi hamba, orang dia pun jadi hamba juga. Kalau orang kita dibuat hamba oleh mereka dan boleh disetubuhi kalau perempuan, orang dia pun lagu tu juga. Jadi makna baru sama, serupa. Barulah tidak jadi dia sedar hati. Kerana menghadapi keadaan tu, bukan kerana Islam berkenan, suka dengan sistem perhambaan itu, tidak. Baiklah. Apabila perang, tawanan tu jadi hamba. Ini ceritanya. Dalam satu peperangan, bolehlah. Jadi di antara yang ditawan itu adalah perempuan. Ada perempuan. Jadi ceritanya Nabi SAW ni bawa perempuan itu mujihin. Mujihin maknanya perempuan yang mengandung. Perempuan yang mengandung. Dia tidak kata mujihatin. Sebab apa? Sebab mengandung-mengandung ni sifat khusus bagi perempuan. Walaupun tidak ada alamat muannas pun, supaya hamil itulah. Dia tak kata hamilatun, hamil. Supaya hak ni pula gitu. Pergi bawa, tiba-tiba ada pula duk bombel-bombel alif belakang. Dia kata barangkali dia nak setubuh kan. Yalah dah tu. Hak lain pula kata. Jadi Nabi SAW pun marahlah. Maknanya nak benar aku kalau nak laknat dia tu, kalau boleh laknat dia, tapi tak boleh. Sebab apa? Nabi SAW tak cerita lagi. Tak cerita lagi sebelum pada tu. Dalam riwayat Abu Daud dan lain-lain ada disebutkan, la tuta'u hamilun hatta tad'a wala ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidatan. Begitulah lebih kurang. Iaitu tidak boleh diwati ataupun disetubuhi perempuan yang hamil kecuali setelah dia melahirkan anak dia. Yang ni berhubung dengan tawanan lah, berhubung dengan tawanan. Tak boleh. Dan perempuan tawanan yang menjadi hamba tu, kalau hak tidak mengandung, tidak boleh juga disetubuhi kecuali selepas dia tu berhaid. Baru tahu dia tu mengandung ke tidak. Kalau dia keluar haid, mana dia tidak mengandung, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Maknanya Islam tak benar. Tidak seperti kalau hak tak ada agama ataupun agama-agama lain, dia tak kisah. Baru bini orang tak kira. Kita tak boleh. Kecuali lah dia tu tidak isteri orang lain lah. Dia tu tidak isteri orang lain, dan dia tidak hamba pula. Tidak pernah duduk dengan orang lelaki lain lah. Tetapi kalau duduk dengan orang lelaki sebagai hamba ke, sebagai isteri ke, tak boleh. Dia kena beranak dulu, baru boleh. Jadi maknanya takkanlah Nabi SAW nak bawa dia masuk dalam kemah tu untuk bersetubuh dengan dia sedangkan dia mengandung. Tetapi Nabi SAW kira orang ni, hak kata ni, dia tidak tahu. Sebab itu dia tidak laknat. Kalau tidak laknat, kalaulah dia tahu dah, rakyat dah, ataupun sampai dah kepada dia orang-orang yang berkata begitu, tentu laknat Nabi SAW kena kepada dia daripada hidup sampai ke dalam kubur, mana sampai kiamat.
Tetapi dia tak boleh lah. Pasal apa? Tak cukup lagi bukti. Tak cukup lagi pasal dia tak sampai lah, orang itu tak tahu lagi. Gitulah kira-kira je. Bagaimana dia akan mewariskannya? Dia tu maksudnya Nabi SAW, dia sendirilah. Bagaimana dia? Yang ni orang yang dikatakan akan menyetubuhi perempuan itu, yang ni dia lah. Bagaimana dia akan mewariskannya sedangkan dia tidak halal kepadanya? Bagaimana dia akan mendapat khidmat daripadanya, khidmat dengan dapat bersetubuh sedangkan dia tidak halal kepadanya? Maknanya dah anak tu ada dalam perut. Kalau dia wati, kalau dia pergi, anak dah ada dalam perut, tak boleh anak orang lain. Lepas tu anak tu kalau dia bersetubuh juga, boleh jadi orang akan keliru, orang akan kata itu anak dia. Apabila anak dia, maknanya anak tu akan dapat pesaka dia lah kira-kira. Sedangkan anak tu anak orang lain, bagaimana akan dapat pesaka dia? Itu maksudnya. Mana aku tidak akan meninggalkan pesaka untuk anak tu sebab anak tu anak orang lain. Dan aku tidak boleh menyetubuhinya sebab apa? Dia sudah mengandung. Dia tidak halal kepadaku. Jadi la yahillu lahu, la yahillu ni dalam bentuk muzakkar di sini kalau kita perhati. Ini merujuk kepada lafaz mujih tu, yang mengandung tu. Bukan makna bagaimana dia tidak halal tu anak tu. Dia tak ada kena mengena dengan anak tu, ataupun orang lelaki pula tidak halal kepada Nabi SAW. Halal gapo orang lelaki? Ini bukan masalah lelaki ni. Ni balik kepada mujih tu. Mana merujuk kepada lafaz dia. Kadang-kadang bahasa Arab ni dia ambil kira lafaz dia, bukan mengambil kira makna dia. Walaupun makna dia tu perempuan, hak tidak halal kepada Nabi tu perempuan tu. Tapi dari segi lafaz dia ni muzakkar. Itu dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Bagaimana dia akan mendapat khidmatnya sedangkan dia tidak halal kepadanya? Tak boleh. Seperti dalam hadis Abu Daud yang Anas sebut sanilah, tidak halal diwati perempuan yang hamil. Yang ni yang apa ni ditawan itu. Kecuali apabila dia melahirkan anaknya. Gitu. Dan seterusnya yang satu lagi tu begitu juga. Tak ada dah. Jawazil ghilah ni tak ada nama lagi. Kita sambung semula lah. Wallahu